A'udzubillah. Tak payah pasang ke? Duduk kan? Tak payah. Tak payah. Online? Tak payah online kan? Online juga? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati tazkirah ringkas kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah maghrib pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz mulakan Tuan Pengerusi Surah An-Nur, seluruh ahli jawatan kuasa Surah An-Nur, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak minta maaf atas kelewatan ya. Tadi sebaik saja selesai kuliah muslimat dekat Sijangkang, Ustaz apa ambil peluang untuk ziarah mak ayah Ustaz ya, dekat kampung Batu Lapan Sijangkang ya. Bual-bual sembang berkasih mesra dengan mak ayah ya. Tengok jam lebih kurang 6.30 sebab sekarang maghrib agak lewat ya. Jadi Ustaz pun minta izinlah pada mak ayah nak bergerak ke Surah An-Nur Section 20 Shah Alam ya. Tak sangka bila start kereta tak hidup enjin, ya Allah. Banyak kali start pun tak hidup juga, tapi bateri tak kong lah sebab dia ada bunyi masih ada bunyi, mana bateri hidup lah tu. Jadi Ustaz fikir-fikir apalah masalah, agaknya minyak petrol habis kot. Tapi kalau tengok tanda minyak tu masih ada lagi lah, cuma dah kuning lah kan. Dah kuning lah. Tapi lah Ustaz fikir sebab kereta lama, usia kereta pun dah masuk 23 tahun. Sebab kereta tu tahun 2000. Dah 23 tahun, dia punya mileage pun dah lagi kurang lagi 25,000, genap 600,000 ya, dia punya mileage. Dah lebih setengah juta kilometer ya. Mungkin dah berapa kali pusing dunia lah lebih kurang. Jadi Ustaz fikir-fikir sebab kereta dah lama, dah tua, dah berusia, barangkali mungkin dia punya jarum petanda aras minyak tu mungkin tak berapa nak tepat lah kan, agak-agak kan. Lepas tu Ustaz pun minta tolong adik Ustaz belikan petrol. Tu ambil masa. Adik Ustaz pun berikan petrol apa semua. Lama menunggu. Sementara menunggu tu dah azan maghrib dah. Ya Allah ya. Sebaik saja adik Ustaz sampai, dah isi minyak ya, beli lebih kurang 10 liter. 10 liter dah tuang habis semua.
Ustaz pun try start, rupanya sama juga. Maknanya bukan masalah minyak, ya. Minyak dah diisi pun tak hidup juga enjinnya. Masya Allah, ya. Jadi Ustaz fikir-fikir macam mana ni, nak tak nak Ustaz pinjam kereta dia Ustaz. Pinjamlah kereta dia Ustaz. Itu yang sampai ke sini juga akhirnya, walaupun dalam waktu yang agak, ya, lewat, Masya Allah. Tapi Ustaz terima kasih banyak-banyak atas kesabaran menanti Ustaz. Sebenarnya niat menunggu Ustaz ni pun pahala, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu an-niyatu khairun minal amali, ya. Niat itu lebih baik daripada amalannya. Apa maksud an-niyatu khairun min amali, ya? Niat lebih baik daripada amalan. Ya Allah, baru niat lebih baik daripada amalan. Ulama membahaskan, ya. Ulama membahaskan sebab bila kita berniat yang baik-baik, tak ada siapa pun yang tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah Ta'ala sahaja. Tapi kalau kita melakukan amalan apa yang telah kita niatkan tadi itu, kadang-kadang adalah sikit-sikitnya riaknya lah, sikit-sikit takaburnya, ujub-ujub, ya, rasa diri macam bagus-bagus sangat kan. Adalah sum'ahnya, ingin dipuji, ingin disanjung, contoh sikit-sikit. Jadi itu semua akan dinilai semula oleh Allah Ta'ala, berapa nak bagi markah. Nampak? Sebab tu yang dimasukkan niat itu lebih baik daripada amalan. Maksudnya tadi, sebab kita niat ni memang lahir daripada hati yang dalam, tak ada siapa pun tahu, kita dengan Allah saja, ya. Tapi amalan pula, itu nanti kira lain pula. Subhanallah. Itu yang dimasukkan niat lebih baik daripada amalan. Dan semua perbuatan-perbuatan kita yang baik-baik niatkan lillahi ta'ala, supaya dia tak menjadi sia-sia, ya. Macam siang tadi kita sampai awal dekat masjid kan, sampai awal, ya. Lepas tu kita pun sama-sama duduk dengar tazkirah, ya. Lepas tu dengar khutbah, ya. Semualah solat sunat qabliyah ba'diyah apa semua. Tapi mungkin kesilapan kita, masa kita masuk masjid itu, kita tak berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Maka sepanjang 1 jam kita berada dalam masjid itu, kita terlepas satu pahala yang sangat besar, namanya iktikaf. Allahu Akbar. Kesilapan sebab tak niat iktikaf saja, maka terlepas, ya, terlepas satu ibadah besar yang namanya iktikaf tadi. Sebab tu niat sangat penting. Dan kadang-kadang dengan sebab satu amalan itu boleh terpecah sampai 70 niat, dan kita mendapat 70 kebajikan-kebajikan ataupun pahala, ya. Perbuatan satu je tapi boleh dipecahkan sampai 70 niat. Contoh, tadilah siang tadi kita datang awal ke masjid kan, masuk masjid kita buka dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Wahai Allah, aku nak duduk dengan majlis ilmu ni kerana Allah Ta'ala. Tercatat pahala. Tadi pahala iktikaf dah, pahala pula duduk nak dengar majlis ilmu, tazkirah Jumaat tadi, ya. Wahai Allah, ya, aku ni nak ambil peluang untuk bermesra, berkasih mesra, ukhuwah fillah, sesama kawan-kawan aku yang ada dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dah catat lagi pahala yang ketiga. Wahai Allah, aku ni berpakaian mengikut sunnah, ya, serbannya kerana Allah. Dah 5 dah pahala. Aku berminyak wangi ni kerana Allah, 6 pahala dah, ya. Lepas tu aku berselawat, ya, dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala, 7 pahala dah, ya. Lepas tu kita pula salam orang dekat keliling kita, depan, belakang, kiri, kanan kan, kerana Allah Ta'ala, 8 pahala dah. La ilaha illallah. Lepas tu kita mengukir senyuman pula kat bibir bila kita pandang mata saudara kita tu. Aku senyum ni pada saudaraku supaya hatinya senang kerana-Mu, ya Allah. 9 pahala dah. Ya Allah, banyaknya pahala. Lepas tu bila kita nak solat pula, kita lurus dan rapatkan saf, ya. Kita niat, aku lurus dan rapatkan saf ni kerana-Mu, ya Allah, supaya lurus hati-hati kami semua, ya Allah. 10 pahala dah. Ya Allah, banyaknya pahala-pahala. Masya Allah, ya. Ya Allah, ya. Maknanya dengan satu perbuatan tadi boleh terpecah sampai 70 niat yang mendatangkan pahala yang sangat banyak. Sebab itulah pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu. Kalau orang tak ada, ya, kalau orang kekurangan ilmu, banyak amalan dia, kebaikan-kebaikan dia buat itu
kurang pahala, menjadi sia-sia. Dan untungnya kita menjadi orang beriman berbanding dengan orang kafir, ya. Sebab orang kafir baik macam mana pun, dia tu suka tolong orang, dia tu suka buat donation, derma, sumbangan, sedekah macam mana, dia tetap tak ada pahala walaupun dia buat baik macam mana sekalipun. Kita orang beriman, ya Allah, apa juga kebaikan kita buat yang kita niatkan kerana Allah Ta'ala, semua dikira sebagai ibadah dan tercatat pahala. Subhanallah, ya. Sebab itu niat sangat penting. Dan di dalam betapa pentingnya niat, tuan-tuan, betapa pentingnya niat. Kalau kita tengok hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang ada berjilid-jilid kitab riwayat Imam Bukhari itu, kurang lebih ada antara 6 ke 7 ribu. Begitu juga hadis-hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih Imam Muslim yang berjilid-jilid kitabnya itu pun lebih kurang 6,000 lebih juga hadis-hadis beliau, ya. Begitu juga kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, Matan Arba'in, hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi, ya. Disebut hadis 40, hakikatnya lebih kurang ada 46 hadis kesemuanya. Jadi kita lihat kesemua hadis-hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, ya rahimahullah, hadis pertama yang mereka letakkan semua berkisar tentang persoalan niat. Ya Allah, Imam Bukhari pun hadis niat, Imam Muslim pun hadis niat, Imam Nawawi pun hadis niat. Kenapa hadis niat ni padahal beribu-ribu hadis, kenapa niat jadi nombor satu? Nak kata betapa pentingnya niat, dan disebut niat itu lebih baik daripada amalan-amalannya, ya Allah. Jadi jangan pandang sebelah mata dengan niat, ya, pandang dua belah mata, ambil serius, ya. Subhanallah. Baik, saya bacakan hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafsin Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fahijratuhu ila Allah wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, ya. Rawahul Bukhari, ada juga disebut rawahul Syaikhan, ya. Syaikhan merujuk kepada dua syekh, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Subhanallah. Maknanya, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs ni gelaran, ya. Okey. Telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan seseorang itu dikira berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapat keredaan Allah dan keredaan Rasulnya. Dan barang sesiapa yang hijrahnya kerana dunia ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapat seperti mana apa yang dia niatkan, ya. Kita berhenti seketika laluan untuk azan Isya.
Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa syarafal darajatal 'aliyah rafi'al maqam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung sikit lagi. Subhanallah ya, betapa penting niat ya, sampai hadis pertama ya diletakkan oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau dalam kitabnya tentang niat. Begitu juga Imam Muslim, begitu juga Imam Nawawi ya. Subhanallah. Dan sesungguhnya kata ulama, niat itu minta maaf ya, ikhlas itu sebab niat itu akan diterima apabila ikhlas ya, masya-Allah. Ikhlas itu seumpama seekor semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ianya tak dapat dilihat ya, tapi dianya wujud, dianya ada. Itu umpama ikhlas ya, masya-Allah. Maknanya ikhlas ni sangat seni ya, tak ada siapa yang tahu melainkan kita dengan Allah Taala sahaja ya, masya-Allah. Allahu akbar. Jadi tahun ni kalau boleh kita semua berazam ya. Setiap tahun pun kita berazam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah ya. Apa azam kita? Azam kita tanpa kita sedari sebenarnya kita ada dua masa depan. Dua masa depan. Pertama, masa depan hidup kita dekat dunia ni. Semua orang ada impian, ada cita-cita ya. Yang kedua masa depan untuk negeri akhirat kita. Dan kita semua kalau boleh nakkan kejayaan di dua-dua negeri. Kejayaan di dunia dan juga kejayaan di negeri akhirat, di hari akhirat. Apakah kejayaan di dunia? Kejayaan hidup di dunia ialah apabila kita mendapat husnul khatimah, penyudah yang baik ya, kematian yang baik, masya-Allah. Itulah kejayaan yang sebenar kita dekat dunia ini, masya-Allah. Dan kejayaan kita yang sebenar di hari akhirat ialah apabila Allah memilih kita untuk menjadi penghuni syurganya, masya-Allah ya. Itulah masa depan kita. Masa depan dekat dunia, kita nak pastikan kita semua dapat husnul khatimah, kesudahan yang baik
Itulah sebenar-benar kejayaan. Ya, apa guna kaya raya, wang berjuta-juta, harta bertimbun-timbun, ya, aset bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara, di Pakistan, di Hindustan, di Afghanistan, di Azerbaijan, di Turkistan, dan di Gostan, dan di dalam negeri pastilah di Kelantan, ya. Tapi matinya su'ul khotimah, kesudahan yang buruk. Itu bukan kejayaan, itu kegagalan, wal'ayadzubillah, ya. Kejayaan sebenar di dunia ini apabila kita mendapat husnul khotimah, ya. Ya Allah, kalau boleh 3 doa ni jangan tinggal baca setiap hari. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan taubat nasuha sebelum kami mati. Masya Allah, ya. Maknanya doa, minta selalu pada Allah supaya nanti kita meninggal dunia dalam keadaan kita dah bertaubat nasuha. Allah dah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Yang kedua, iaitulah doa Allah mahawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, permudahkanlah aku di saat aku menghadapi ambang sakratul maut, dan selamatkanlah aku daripada api neraka. Doa yang ketiga, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, engkau tamatkanlah riwayat hidup kami suatu hari nanti dengan kesudahan yang baik, dan janganlah engkau tamatkan riwayat hidup kami satu hari nanti dengan kesudahan yang buruk. Allahu Akbar, ya. 3 doa ni baca setiap hari. Kalaupun kita tak menghafal dalam bahasa Arabnya, memadai kita baca dalam bahasa yang kita faham, ya. Bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Banjar, dan sewaktu dengannya, ya. Masya Allah. Yang penting kita nak pastikan mudah-mudahan ending kehidupan kita adalah husnul khatimah, kesudahan yang baik, ya. Kerana Nabi bersabda, al-umur bi khawatimiha. Setiap perkara itu diambil kira penghujungnya, penamatnya, pengakhirannya, penutupnya, ya. Sebagai satu analogi yang selalu Ustaz cerita, ada orang masuk pertandingan lumba lari pecut 100 meter, 8 orang peserta kesemuanya, garisan sedia perit, masing-masing pun memerah sehabis tenaga, memecut selaju-lajunya. Seorang peserta paling terkehadapan sekali, ya. Lagi ke-7 peserta ketinggalan jauh dekat belakang dia. Tiba-tiba lagi 1 meter nak cecah garisan penamat, dia yang paling terkehadapan tadi jatuh tersungkur rebah ke bumi. Lalu ke-7 peserta di belakangnya tadi memintas dia satu persatu hinggalah ke garisan penamat. Akhirnya apabila diumumkan siapakah yang menjadi juara, ya, adakah dia yang peringkat awal paling terkehadapan itu dinobatkan sebagai pemenang? Tidak. Dia tetap dikira sebagai orang yang kalah, walaupun sepatutnya dialah pemenang, ya. Begitulah perbandingan kehidupan. Ada orang sepanjang hidup dia orang jahat, ya, dia ahli maksiat, tapi saat-saat penghujung hidup dia bertaubat nasuha, dia kembali ke pangkal jalan, kehidupannya berputar 360 darjah menjadi hamba Allah yang saleh, lalu mati dia dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Maka orang ini dikira seolah-olah di sepanjang hidup dia adalah orang yang baik, walaupun sebenarnya dia bukanlah orang yang baik. Seorang lagi di sepanjang hidup dia adalah orang yang sangat baik, hamba Allah yang saleh. Entah macam mana, ya, siapa yang bersalah kita pun tak tahu, ya. Di saat-saat penghujung hidup dia murtad ataupun dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, lalu mati dia dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Maka orang ini dikira seolah-olah di sepanjang hidup dia bukanlah orang yang baik, ya, walaupun sebenarnya dia orang yang baik, ya. Masya Allah. Itu yang dimasukkan dalam hadis, yang maksudnya ada orang syurga hanya tinggal sejengkal lagi dengan dia, tiba-tiba dia dihumbarkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian ada orang neraka hanya tinggal sejengkal lagi dengan dia, tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar, ya. Sebab tu kita jangan memandang hina pada sesiapa sahaja, ya. Kerana kita tengok orang tu ada macam tak kena, ahli neraka, astagfirullah, macamlah kunci syurga tu kita yang pegang, ya. Ya Allah, ya. Tak boleh. Kalau kita nampak ada macam tak kena dekat saudara-saudara kita, doakan dalam hati kebaikan-kebaikan untuknya agar Allah beri taufik dan hidayah, ya, dan dia berubah menjadi hamba Allah yang saleh. Doakan begitu. Sebab doa kita
kepada saudara kita tanpa pengetahuannya, itu merupakan salah satu sifat mulia, ya, sifat mulia. Dan doa kita terhadap saudara-saudara kita tanpa pengetahuannya itu akan dapat mengikis sifat sombong yang ada dalam hati kita, juga perasaan hasad dengki. Dalam masa yang sama, kita juga akan mendapat seperti apa yang kita doakan pada saudara kita tadi, kita pun dapat. Kita doa, ya Allah, Engkau berikanlah taufik kepada saudaraku ni, ya Allah. Malaikat pun kata, wa anta kadzalik, kamu juga begitu. Maksudnya kamu juga akan dapat seperti mana yang kamu doakan untuk saudaramu itu. Tak rugi tuan-tuan, ya. Itu dah macam 2 dalam 1 tuan-tuan. Kita kalau minum kopi pun tuan-tuan, kalau kopi tunggal gelap hitam pekat macam tu pahit pula kan, rasanya tak terminum juga kadang-kadang. Kecuali orang tua-tua zaman dahulu kala tuan-tuan, masa ustaz kecil-kecil, nenek ustaz buat kopi, ya Allah, macam cerita Piramli tu, bontok kuali tu dia kikis kerak tu dibuat kopi ibarat. Tapi orang sekarang kalau nak minum kopi pun 3 in 1, alamak, kopi ready dengan 7 herba terpilih, mais cawan, contoh, ya. Subhanallah, ya. Begitulah bila kita berdoa, ya, kita doakan untuk orang lain dan masa yang sama dia dapat, kita pun dapat. Contohlah kita doa, ya Allah, kau kurniakanlah kereta Lamborghini Aventador kepada Abang Razak, ya Allah. Nanti Abang Razak dapat Lamborghini Aventador, kita pun dapat tuan-tuan, kan untung. Kalau kita doa, ya Allah berikanlah aku Lamborghini Aventador, kita je dapat, Abang Razak tak dapat tuan-tuan. Satu je. Tapi kalau kita doakan untuk Abang Razak dapat Lamborghini Aventador, Abang Razak dapat, kita pun dapat, dah 2 tuan-tuan. Itu namanya 2 dalam 1. Contoh saja tuan-tuan, banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Jadi kalau kita doa, kita pentingkan, utamakan doa untuk kebaikan masa depan negeri akhirat kita tuan-tuan, ya. Itu lebih penting berbanding dengan dunia sangat sementara ini, Masya Allah. Dunia mazratul akhirah, dunia merupakan ladang cocok tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat nanti, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu berkaitan dengan husnul khatimah. Dan tuan-tuan, sesungguhnya tuan-tuan, nikmat yang wajib kita jaga, pelihara, bajai, perkasa, perkuat, nikmat iman dan Islam, ya. Jaga betul-betul tuan-tuan. Sebab 2 nikmat ini akan membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, ya. Tanpa iman, seseorang itu tak mungkin masuk ke dalam syurga Allah. Dan syurga itu Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Masya Allah, ya. Ya Allah. Jadi tiket nak masuk syurga ialah tiket takwa. Hari ini kita nak masuk tempat-tempat berprestij, semua kena beli tiket tuan-tuan. Nanti nak raya, kalau lambat beli tiket kereta api, beli tiket bas, tiket habis, tak boleh balik kampung tuan-tuan, ya. Sebagai contoh, hari tu demam mak kilau, ya. Jadi orang tak dapat beli tiket panggung wayang, nak tengok cerita mak kilau, tak dapat masuk panggung tuan-tuan, ya. Subhanallah. Hatta kalau orang nak tengok pertandingan perlawanan bola sepak pun kena beli tiket tuan-tuan, nak masuk stadium tuan-tuan. Hari tu Piala Dunia baru-baru ni kan, siapa menang Ustaz pun tak pasti. Tapi dikatakan soft pertama tu dekat Qatar, soft pertama stadium tu, bekas surau tuan-tuan, soft pertama stadium, baris pertama tu, dia punya tiket 100,000 tuan-tuan. 100,000. Oh, cuma saya tak pasti RM ke pound sterling ke, 100,000 USD ke, rupiah ke, saya tak pasti. Rupiah tak mungkin lah 100,000 rupiah tuan-tuan, kan. Sold out tuan-tuan, sold out, habis semua orang beli tuan-tuan. 100,000 tuan-tuan, la ilaha illallah, dahsyat, ya. Tapi ada satu tempat tuan-tuan, Masya Allah, ya, rasanya Ustaz tak pernah nampak lah sejak akil balik kan, sampai dah tua sekarang. Bukan dah tua, cuma tak berapa nak muda tuan-tuan, ya. Ustaz bukan dah tua, cuma tak berapa nak muda tuan-tuan, ya. Bila orang nak datang ke masjid solat Jumaat sebagai contoh kan, ataupun solat fardu lah, jadi ahli jawatankuasa masjid pun letak letak meja dekat pintu pagar nak masuk masjid, buka kaunter. Bila jemaah datang je, encik nak soh pukul berapa? Kalau encik nak soh pertama, tiketnya RM100 encik. Soh kedua RM80, kalau soh ketiga RM50. Kalau soh belakang sekali RM10 pun cukup lah.
Ustaz rasa kalau ada lah macam tu, ya, nak masuk surau An-Nur ni kena beli tiket tuan-tuan. Pakat-pakat sunyi sepi lah rumah-rumah Allah kat Malaysia ni. Ustaz rasalah. Tapi ya Allah ya, tapi kan subhanallah, sebenarnya kita nak masuk rumah-rumah Allah, masjid surau ni, tiketnya bukan RM, bukan rupiah, bukan pos sterling, bukan USD, bukan. Tiketnya ialah takwa ya. Tanpa takwa kita takkan berada dalam surah An-Nur pada malam ini ya. Allah Taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja orang-orang yang mampu untuk memakmurkan atau mengimarahkan atau menghidupkan rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid dan surau-suraunya, hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Lalu kelima golongan yang Allah sifatkan di dalam firman-Nya itu tadi, siapakah mereka? Siapakah mereka? Mudah-mudahan kitalah yang berada dalam surah An-Nur pada malam ini yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya tuan-tuan, syurga tak akan dimasuki melainkan hanya untuk orang-orang yang suci bersih. Apa maksud suci bersih? Suci bersih daripada segala kekotoran. Kekotoran yang berupa dosa dan noda. Ada kekotoran walaupun sedikit tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Lalu ulama memberitahu kepada kita ada 6 cara macam mana nak memadamkan dosa-dosa. Memadamkan dosa-dosa. Ustaz ringkaskan ya. Yang pertama iaitulah beristighfar ya. Beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Bila kita sayang Allah, ucapkanlah la ilaha illallah. Bila kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila kita menyayangi diri kita sendiri, maka beristighfarlah, astaghfirullahal azim ya. Baik, yang kedua, cara nak padamkan dosa iaitulah bertaubat ya, bertaubat. Masya-Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Baik, yang ketiga, macam mana cara lagi nak menghapuskan dosa? Cara ketiga, membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat memadamkan kejahatan-kejahatan. Buatlah kebaikan sebanyak-banyak, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang silam. Yang keempat, iaitulah kita bersabar dan redha dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah Ta'ala ya. Bila kita sabar, kita redha, dia menjadi kafarah. Kafarah bahasa Arab, bahasa Melayunya penghapus kepada dosa-dosa yang lalu. Tapi kalau Allah uji kita, kita tak sabar, kita tak redha, kita merungut, kita mengeluh panjang, malah kita menyalahkan takdir Allah, ketika itu bukan dosa-dosa kita diampuni, malah atau bahkan bertambah pula dosa-dosa kita, dengan sebab kita tak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelima, macam mana lagi cara dosa kita dipadam? Yang kelima iaitulah dengan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya, syafaat Nabi sangat penting ya. Semua para rasul Allah kurniakan kepada mereka doa yang paling mustajab, paling makbul, paling super power. Ya Allah, semua bukanlah maksud doa lain tu tak makbul, tak, semua doa Nabi makbul. Cuma ada satu doa yang paling dahsyat keistimewaannya ya. Dan semua Rasul telah menggunakan peruntukan doa tersebut waktu dekat dunia lagi. Semua Rasul dah guna, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi simpan doa itu untuk hari akhirat nanti. Doa yang macam mana? Nabi doa untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada umatnya. Ya Allah tuan-tuan ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan boleh menentukan 70,000 di kalangan umatnya yang akan masuk syurga min ghairi hisab, tanpa perhisaban, tanpa perhitungan. Nabi boleh tentukan 70,000 tuan-tuan. Agak-agak ada peluang tak kita tuan-tuan? Mudah-mudahan lah ya, sangka baik pada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Habis kalau kita tak termasuk macam mana tuan-tuan? Sebab bilangan sahabat saja pun dah 100,000 lebih. Macam mana kalau tak termasuk? Baik tuan-tuan, daripada 70,000 yang Nabi pilih masuk umatnya yang boleh masuk syurga tanpa hisap tadi,
Setiap seorang daripada mereka boleh menarik 70,000 lagi umat Muhammad untuk masuk ke dalam syurga. Agak-agak yang ni macam mana tuan-tuan? Ada peluang tak, nampak gaya lah? Nampak ada harapan tak? Tadi 70,000 tanpa hisap, nampak wallahualam. Yang ni diluaskan lagi skopnya. Daripada 70,000 Nabi pilih itu, setiap seorang boleh menarik 70,000 lagi umat Muhammad untuk masuk ke dalam syurga. Agak-agak ada peluang tak? Ada, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Maksudnya 70,000 darab dengan 70,000, berapa tuan-tuan? Mudah-mudahan adalah peluang, ya, mudah-mudahan, ya. Subhanallah. Jadi syafaat Rasulullah sangat-sangat penting. Perbanyakkanlah selawat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir, yang keenam, macam mana lagi cara dosa kita dipadam? Yang keenam ni jangan minta lah tuan-tuan, ya. Caranya Allah humbankan hambanya itu ke dalam api neraka, ya. Berapa lama? Bergantung pada kekufuran dia pada Allah. Ada orang masuk neraka sekejap, ada orang lama sikit, ada orang lama sangat. Ya Allah, na'udzubillah, ya. Setelah dah terbalas semua, dah dihukum, dah menjalani semua seksaan itu, hukuman itu, akhir sekali barulah hamba Allah itu dikeluarkan daripada api neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam syurga, hamba Allah itu, bekas ahli neraka, akan dimandikan dalam satu sungai di hari akhirat nanti, satu sungai. Lepas dah mandikan, baru dia masuk syurga. Dan di dalam syurga tak ada langsung kesan-kesan ataupun tanda-tanda yang menggambarkan dia ni dulu bekas penghuni neraka. Tak ada. Allah dah padam semuanya. Kerana apa? Kerana kasihnya, rahmatnya Allah kepada penghuni-penghuni syurga. Subhanallah. Itu yang dimasukkan. Syurga takkan dimasuki melainkan orang-orang yang suci, bersih. Selagi ada dosa noda, tak boleh masuk syurga, tuan-tuan, ya Allah. Sebab itu kita doa selalu, ya, semoga kita dapat taubat nasuha sebelum kita meninggal, ya, supaya kita meninggal dalam keadaan dosa kita semua dah diampuni. Sebab itu sunnatullah, kita lihat para rasul, alim ulama, orang-orang soleh, ya, selalunya saat-saat penghujung hidup Allah uji mereka dengan ujian yang berat-berat. Antaranya berupa sakit dan penyakit, ya, sakit kanser lah, ya, stroke lah, macam-macam, ya. Padahal itu alim ulama, orang yang, ya Allah, luar biasa amalannya, kesolehannya, ibadahnya, ya Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Supaya apabila mereka meninggal kelak, mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, bersih. Sebab apa? Sebab saki baki dosanya masih hidup dah dipadam, dibersihkan ketika mana dia diuji sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, ya. Mudah-mudahan kita juga begitu. Bila kita meninggal nanti, bila nyawa nak berpisah daripada jasad, ya, dalam keadaan mudah-mudahan, ya, Allah dah mensucikan kita semua, membersihkan dosa-dosa kita, ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi setakat ni saja tazkirah ringkas Ustaz, ya. Ringkasnya tak berapa nak ringkas sebenarnya. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.